warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di channel NASA 2K Studio, Cikgu NASA. Sempena dengan PKP ini kita tidak digalakkan beriadah di luar, maka cikgu pun beriadah sahaja di dalam rumah. Namun pembelajaran tetap diteruskan. Kali ini kita akan bincang-bincangkan mata pelajaran pendidikan jasmani tahun 3. Okey, diharapkan semuanya sudah bersedia dengan buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 3. Pada kali ini kita akan bincang-bincangkan tajuk yang pertama, iaitu gimnas gemilang. Diharapkan anak-anak sudah pun bersedia dengan buku teks dan kita belajar saja secara teori kerana kita tidak boleh melakukannya aktiviti berpasangan ataupun berkumpulan kerana kita masih lagi di bawah perintah kawalan pergerakan dan tidak dapat hadir belajar secara bersemuka di sekolah. Diharapkan semuanya sudah bersedia. Okey, jom kita mulai. Sebelum kita mulakan, apa kata kalau kita kembali ke studio untuk mengikuti satu sedutan berita. Kembali ke studio bersama dengan rakan cikgu di sana. Terima kasih rakan setugas. Gimnas negara menyapu bersih semua emas yang dipertandingkan pada Tamasya Sukan Si Kuala Lumpur 2017 KL 2017 apabila memenangi pingat kejuaraan yang ke-8 sebentar tadi. Ia dimenangi oleh menerusi acara berkumpulan aparatus campuran tali dan bola. Pingat emas itu adalah yang ke-101 berada dalam genggaman kontingen negara setakat ini, tak kala Tamasya KL 2017 hanya berbaki 2 hari lagi. Keputusan itu turut menyaksikan Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan Jimrama apabila memenangi semua 8 pingat yang dipertandingkan. Kita kembali ke Cikgu NASA di lokasi. Okey, terima kasih kepada rakan setugas. Sebelum kita mengenali dengan lebih dekat apa yang dikatakan gimnastik, kita perlu tahu dulu maksud gimnas dan gimnastik. Sekarang cuba kita berkenalan pula dengan Friedrich Ludwig Jahn dari Jerman yang lebih dikenali sebagai bapa gimnastik moden. Friedrich Ludwig Jahn lahir pada 11 Oktober 1778 di Lanz, Brandenburg, Prusia, meninggal 15 Oktober 1852. Merupakan bapa gimnastik Jerman yang mengasaskan gerakan Turnverein ataupun kelab gimnastik di Jerman. Dia adalah seorang patriot yang bersungguh-sungguh yang percaya bahawa pendidikan jasmani adalah tonggak kesihatan dan kekuatan nasional dan penting dalam memantapkan khasiat dan identiti nasional. Sekarang kita lihat pula jenis-jenis imbangan dalam asas gimnastik. Imbangan teguh terbahagi kepada 3, iaitu imbangan statik, imbangan dinamik dan imbangan songsang. Imbangan statik. Imbangan badan semasa badan berada dalam keadaan yang tetap seperti dalam aktiviti dirian atau berdiri di atas tali.
Imbangan ini akan menjadi tidak stabil jika badan berubah kedudukannya. Imbangan statik berlaku apabila pusat graviti berada setempat. Imbangan dekam. Imbangan bermaksud keadaan yang berpadanan dari segi berat, manakala dekam bermaksud duduk bersedia untuk melompat. Duduk seperti kucing atau harimau ketika ingin menangkap mangsanya. Cara membuat imbangan dekam. Imbangan dekam dibuat dengan menggunakan kedua-dua tangan, badan dan kaki dikecilkan dan diangkat ke atas. Turun naikkan kepala mengikut kesesuaian untuk membantu imbangan. Imbangan V. Duduk di lantai secara berhadapan dengan kawan sambil mengimbang badan. Kaki dilunjurkan ke hadapan dan diangkat tinggi bersama badan dan tangan dilunjurkan ke arah kaki. Pegang tangan rakan dan rapatkan tapak kaki. Keadaan badan akan menjadi seperti huruf V. Imbangan skala. Berdiri bersama pasangan secara berdepan, tekapkan kedua tapak tangan, seorang kanan dan seorang kiri, genggam erat-erat. Berdiri di atas satu kaki dan hulurkan sebelah kaki ke belakang. Tangan yang tidak memegang tangan pasangan didepangkan. Imbangan bertingkat. Duduk berhadapan dengan pasangan, buka sedikit tapak kaki, pegang kedua-dua tangan kawan. Minta kawan memijak di atas lutut kita dengan kedua-dua kaki. Kita perlulah membongkok sedikit lutut untuk mencari imbangan. Kaki rakan perlulah lurus semasa berdiri di atas lutut. Seterusnya, imbangan dinamik. Dinamik bermaksud bertenaga dan berkekuatan serta mampu membuat penyesuaian serta menerbitkan pembaharuan dan kemajuan. Semasa melakukan imbangan dinamik, kita perlu imbangkan badan yang tetap semasa melakukan pergerakan. Kebolehan mengekalkan keseimbangan ketika pusat graviti diubah. Contoh pergerakan yang memerlukan imbangan dinamik ialah berjalan di atas palang imbang dalam gimnastik. Jambatan panjang. Rapatkan kaki, jangkau tangan ke hadapan, condongkan badan, gerakkan tangan ke hadapan dan stabilkan keseimbangan dengan menggunakan hujung jari sebagai tapak. Imbangan songsang. Letakkan kedua-dua tapak tangan di lantai, lejangkan kedua-dua kaki ke atas. Ulang lakukan lejang berulang kali sehingga kamu yakin untuk melakukan imbangan tangan dengan sokongan. Dengan sokongan ini maksudnya ada orang yang lebih dewasa untuk memegang kaki kita. Perlu diingat bahawa sekiranya kamu ingin melakukan aktiviti-aktiviti yang telah cikgu bincangkan ataupun yang akan kita bincangkan dalam tajuk ini, perlu di bawah pemerhatian orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih mahir. Bimbang kalau berlaku kecederaan. Kamu boleh mereka pelbagai formasi tugu imbangan dengan dua tapak sokongan, seperti aktiviti kereta sorong. Berikut kita huraikan pula tentang hambur kaki. Hambur maknanya melonjak. Hambur kaki dari aras tinggi ke aras rendah. Semasa melakukan hambur dari aras tinggi ke aras rendah, kurang daya digunakan. Fleksikan lutut ketika mendarat untuk serap daya. Hambur kaki dari aras rendah ke aras tinggi.
Semasa menghambur dari aras rendah ke aras tinggi, daya yang lebih banyak dan sesuai dengan jisim badan digunakan. Hambur tangan. Hambur tangan perlu dilakukan secara ansur maju. Pastikan ketinggian alatan itu sesuai dengan kamu. Sekiranya alatan terlalu tinggi daripada kamu, mungkin semasa menghambur kamu tidak dapat melepasinya. Semasa menghambur dengan tangan, kedua-dua tangan kamu perlu menolak badan ke hadapan supaya kamu dapat melepasi peti tombol dengan baik. Pindahkan berat badan kamu dan kaki ke tangan semasa menghambur. Sekarang mari sama-sama kita uji minda kita. Berapakah bilangan tapak sokongan imbangan berikut? Yang manakah paling stabil? Mana satukah jawapannya? A atau B? A mempunyai tapak sokongan 2 kaki dan 2 tangan. Ini bermakna mempunyai 4 tapak sokongan imbangan. Manakala B hanya mempunyai 2 kaki sahaja. Ini bermakna yang paling stabil adalah A. Betul, pandai. Gambar di bawah menunjukkan lakuan menghambur. Mengapakah lutut difleksikan ketika mendarat? Lutut perlu difleksikan ketika mendarat untuk menyerap daya. Jadi hentakan semasa kita mendarat itu tidaklah terlalu kuat dan memberi kecederaan kepada kaki kita. Mengapakah dagu perlu dirapatkan ke dada semasa melakukan gulingan? Mengapa ya? Dagu perlu dirapatkan ke dada semasa melakukan gulingan untuk mengelakkan kecederaan pada bahagian tengkuk. Okay, jelas ya? Okey, diharapkan anak-anak dapat memahami dan dapat mengikuti apa yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Jadi, untuk mengingati, untuk mengulangi apa yang telah cikgu terangkan, apa yang telah diajarkan, bolehlah anak-anak cuba menjawab soalan-soalan kuis yang telah cikgu sediakan di ruangan description di bawah video ini ataupun di ruangan komen. Ada cikgu letakkan juga di luar situ. Jadi diharapkan semuanya dapat menjawab soalan-soalan yang cikgu kemukakan. Sekiranya kamu dapat menjawab soalan itu melebihi 70%, jawapan yang betul ada sijil digital dari NASA Rocket Studio untuk kamu. Sekiranya kamu menulis nomor email dengan betul. Okey, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum